with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Khabar Nasim here. I hope you are in a good mood today. Because it's a good day to have a good day. Sorry korang sebab minggu ni Kamal lambat post video creepy sebab hari ni hari yang keempat saya di quarantine sebab saya positif COVID. So day 1 sampai day 3 semalam memang barai gila. Hari ni baru Kamal ni kan jugalah gigikan juga untuk buat video sebab Kamal risau nanti korang kata Kamal ni hidup lagi ke tak kan. So saya kena buat video juga. Macam korang dah baca tajuk dekat bawah, hari ni Kamal akan bawa kisah seram daripada salah seorang subscriber Kamal yang berkongsikan pengalaman seram dia sewaktu dia dekat STPM. Tapi sebelum tu Kamal ada seorang kawan Kamal yang nak share kisah seram tentang dia ubatkan kawan dia sendiri yang bekerja dekat satu mall ni. Mall ni sangat terkenal and dia masih ramai pengunjung lah dekat sana. Dan Kamal baru tahu lepas Kamal dah baca cerita dia, Kamal baru tahu yang mall tu sebenarnya keras. Dan memang ramai juga orang tahu mall ni sebenarnya keras. Saya tak tahu pun sebab mall tu memang orang kata apa, ramai orang, besar gila and cantik. Dia macam modern sikit. Kamu tak tahu lah. Kamu bagi hint je lah Mall tu one and only. Okay, so sorry kalau sepanjang video ni suara Kamu ada tersepit-sepit sikit sebab saya punya tekak ni tak berapa baik lagi. Okay, so tanpa buang masa, jom kita baca doa mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, by the way, sekarang ni setup ni bukannya rumah baru ke bilik baru ke, bukan. Ni kat ruang tamu. Hari ni Kamu terpaksa belakang ni dah macam bilik kuarantin dah lah. Warna biru tu macam hospital kuarantin. So Kamu terpaksa shoot pukul 12.30 malam sekarang ni sebab semua orang dah tidur. Itu je lah masa yang sesuai sebab rumah saya ni semua orang dah kena COVID. Okay, kisah yang pertama ni kita bagi nama kawan Kamal ni Kamil, bukan nama sebenar. So Kamil ni dia baru-baru lagi lah dalam ilmu merawat orang ni kan, dalam cara Islam lah. So Kamil ni ada tunang, and tunang dia ada kawan yang bernama Aisyah. Satu hari ni tunang Kamil ni dapat call daripada Aisyah. Tapi bila dia dengar suara, bukannya suara Aisyah tapi suara suami dia, Adam. So Adam ni call bagi tahu yang isteri dia Aisyah ni terjatuh dan dia minta tolong Kamil untuk datang sebab dia tahu yang Kamil ni memang ada ilmu-ilmu untuk berubah orang lah. So Kamil dan juga tunang dia pun datanglah ke mall tersebut di mana tempat Aisyah ni bekerja. Okay, mall yang Kamal cakap tadi tu. Dan kebetulan waktu tu memang Kamil ni dia bawa kasturi dan juga tasbih. So sampai je dia orang dekat tempat kerja Aisyah tu, dekat mall tu, dia orang masuklah ke storage room. Okay, storage room, dan kat dalam tu dia nampak Aisyah terbaring. Dah terbaring dah dekat atas lantai So Kamil ni terus minta air dekat orang-orang yang ada kat situ lah. Ada tak air kan untuk buat berubat. Jadi kami pun baca-baca dekat air tu, dan waktu tu Aisyah mula macam membuas tau. Dia mengeram macam tu, seolah-olah Kamil kata macam binatang buas. So selesai je Kamil ni bacalah surah-surah kan. Kamil suruh suami dia Adam tadi tu sapukan air yang dia dah baca tadi tu ke muka dan seluruh badan Aisyah. Kamil bagi salam dekat Aisyah, which is benda itulah yang dah masuk dalam badan Aisyah tu kan. Dan benda tu cubalah nak bercakap dengan Kamil. Kamil buat macam tu, dia macam cuba untuk bercakap dengan benda tu, tapi tak ada respon daripada Aisyah. Dan apa yang Kamil nampak, tangan Aisyah ni dia macam
genggam kuat dan bergetar. Lepas tu kami cubalah communicate lagi, cuba lagi panggil kan, tapi tak berhasil, benda tu tak nak. Jadi kami ambil ikhtiar untuk keluarkan terus benda tu sambil dia baca ayat kursi. Dan waktu hujung ayat kursi ni korang, sebab benda dalam badan Aisyah tu ikut bacaan Kamil sambil dia tersenyum. Dan suara Aisyah time tu garau gila. Dan saya cerita bukan suara perempuan menurut Kamil. Dia macam suara penyanyi menjerit nyanyi lagu black metal lah macam tu. Sebabkan dia dah mula bercakap kan. Jadi Kamil ni ambil kesempatan untuk tanya asal usul makhluk tersebut. Dan dia tanyalah, kau ni dari sini ke? Kemudian beliau jawab, tak, aku bukan dari sini. So Kamil tanya lagi, kenapa kau masuk badan dia ni? Dia jawab, sebab dia suka duduk dengan aku, lepak kat tangga. Jadi kat sini dah nampaklah tipu daya jin tu. Sebab mula-mula tadi dia kata dia tak duduk situ, tapi tiba-tiba dia kata dia lepak kat tangga. So memang dia duduk dekat situ kan. So rupanya Aisyah ni bila waktu rehat, masa dia tengah bekerja kan, bila dia ada lunch hour, break hour, dia akan makan dekat kawasan tangga belakang storage room tu. So kami cakap lah lagi kat benda tu kan, kau nak keluar tak? Aduh, asal suara aku tersepit. Lepas tu benda tu cakap, tak nak, aku tak nak keluar. Sambil dia gelak macam Pontianak. Dan kami pun cuba pujuk benda tu keluar, tapi dia berdegil korang. Jadi kami ambil keputusan untuk tarik je dia keluar daripada badan manusia, which is Aisyah. So kami genggam tasbih yang ada dekat tangan kanan dia dan mulakan bacaan untuk keluarkan dengan bantuan Allah lah kan. So start je baca, Aisyah dah jadi mula meronta-ronta dan Adam pegang Aisyah ni. Sampai kat tengah-tengah bacaan, Aisyah mula menjerit, sakit. Dan Kamil teruskan bacaan dan mula tarik benda tu perlahan-lahan. Dan sepanjang proses tu, Aisyah ni menjerit-jerit dan meronta, gerak sana sini, dan selamatlah ada suami dia dekat situ kan. Jadi bolehlah tolong pegangkan Aisyah ni bila dia jadi tak terkawal. So selesai je Kamil ni tarik benda tu keluar, tasbih Kamil yang kat tangan kanan tadi tu terus putus sendiri dan biji tasbih tu terpelanting ke sana sini. Kami terus masukkan jin tu ke dalam botol dan kejadian ini bersaksikan suami Aisyah, tunang Kamil dan juga beberapa orang pekerja dekat kedai tersebut. So Alhamdulillah Aisyah dah sedar selepas itu, tapi dia kata badan dia semua sakit, dia tak larat nak jalan. And diorang pun minta lah wheelchair dan bawa Aisyah keluar dari situ. So Kamil dengan Adam pergi cari sungai yang besar untuk buang botol yang didatangkan jin dalam tu kan. Dan bila semua dah okey, diorang pun balik. Alhamdulillah dengan izin Allah selesai juga semua hal tu malam tu juga. Rupanya mall tu sangat keras dan ada banyak jin dekat sana korang, menurut perawat ni. Sebab tu bukan kali pertama Aisyah kena rasuk kat situ. Dan update sekarang, Aisyah dah berhenti kerja dekat situ sebab dia kerap diganggu di sana. Right, that was so scary sebab I know the mall and tak expect langsung. Unexpected gila sebab mall tu memang hidup, memang ramai orang gila, memang besar gila dan saya selalu sesat dekat sana. So dia terlalu banyak wing here and there. But yeah, tak tahu pula banyak pekerja-pekerja experience paranormal kat sana. So kita move on kepada kisah seram yang seterusnya, iaitu kisah seram STPM. So pemilik kisah ni menggelarkan nama dia Aisyah, dan Aisyah nak ceritakan pengalaman seram yang Aisyah alami di sebuah kem kepimpinan diri yang bertempat di Citra, Kedah. Saya tak tahulah kalau korang boleh dengar kalau saya kelepek dekat sini. Sebab selalunya kalau saya kelepek dekat sini, suara dia kurang dengar. Jadi saya try lah letak dekat sini, okay? So nama camp ni Aisyah terpaksa rahsiakan sebab camp ni masih lagi
beroperasi. Jadi Asha merupakan seorang pelajar perempuan tingkatan 6 semester 3 sesi 2022-2023 yang bersekolah di Kodiang. Okay, jadi kejadian seram yang Asha alami ni terjadi pada 7 hari bulan 12 2023 ya, baru je lagi korang. Dan memandangkan peperiksaan STPM akan tiba tak lama lagi, iaitu pada bulan Januari 2024. So sekolah dia ada buat persediaan lah untuk pelajar-pelajar yang akan menghadapi peperiksaan. So diorang buat camp belajar, iaitu kamp perkampungan ilmu bagi pelajar tingkatan 6 semester 1 dan semester 3. So kamp ni lah yang terletak dekat Jitra Kedah tadi guys. Macam biasa, mula-mula diorang bergerak daripada sekolah ke tempat kamp tersebut dengan sebuah bas yang disewa oleh guru penyelaras diorang lah. So tempat kamp tu terletak berdekatan dengan hutan dan sebuah tasik buatan. Sangat cantik menurut Asha. Dan kawasan dekat sekitar kamp tu sangat tenang sebab ada flora fauna kan, ada hutan-hutan, udara pun segar. So penginapan dekat kamp tu berkonsepkan rumah kediaman kampung. Kat situ ada rumah penginapan macam rumah kayu, ada dom asrama, dan tempat kamp tersebut memang tak adalah sunyi sangat, tapi dia meriah sebab ada banyak sekolah-sekolah lain pun daripada pelbagai daerah lah yang buat camp dekat situ juga. So sampai je diorang dekat camp tu, diorang dimaklumkan oleh guru penyelaras yang tempat untuk pelajar perempuan bermalam adalah dekat sebuah dom asrama perempuan yang terletak dekat hujung camp. So diorang diarahkan oleh cikgu penyelaras untuk menolak luggage masing-masing ke dom asrama tersebut. Sebab jarak camp dan juga dom asrama perempuan ni sangatlah jauh korang. Dan bilik dom asrama diorang ni satu tingkat tau. Diorang akan bermalam di situ 3 hari 2 malam. Dan nama dom asrama tersebut adalah Tok Gajah. Tapi apa yang menyeramkan, belakang bangunan dom asrama perempuan ni memang totally hutan yang tebal. Okay, so sepanjang berlangsung kamp perkampungan ilmu selama 3 hari ni, Asha bersama dengan rakan-rakan sekelas semester 3 sangat-sangat seronok, sangat-sangat having fun. Sebab kamp ni kan merupakan kamp terakhir diorang masa diorang dekat alam persekolahan tingkatan 6 kan. Tapi tak sangka dalam happy-happy seronok-seronok tu, diorang membawa balik pengalaman yang sangat-sangat tidak sangka, sangat-sangat semua orang tak nak. Sebab Asha mengalami gangguan makhluk halus semasa dia menginap dekat dom asrama perempuan dekat kamp tersebut korang. So bilik dom asrama perempuan yang diorang duduk tu ada seramai 39 orang pelajar. So pada malam pertama Asha menginap dekat dom asrama perempuan, keadaan masih biasa, tak ada apa-apa gangguan, cerita-cerita daripada pelajar-pelajar lain ke. Tapi pada malam kedua, Asha telah diganggu masa dia nak mandi. Menurut Asha, cerita ni agak kelakar tapi menyeramkan. So untuk pengetahuan korang, kat dalam dom asrama yang didiami dorang ni, ada satu bilik air yang besar yang berkonsepkan bilik air rumah kampung tau. Dia macam lantai di simen kan. Pasal ada satu kolah air yang sangat besar dan 4 bilik air yang kecil dekat dalam satu toilet besar tu. So bilik air yang besar tu boleh muat 9 orang pelajar pada satu masa. Dan Syah ni sejenis yang tak suka masuk bilik air ramai-ramai. Dia menjenis yang privacy sikit lah, dia tak selesa. Jadi disebabkan itu, dia bangun seawal 3 pagi untuk mandi masa tengah tak ada orang. Sepanjang camp tersebut, dia akan bangun seawal 3 pagi untuk mandi seorang-seorang masa kawan-kawan dia semua tengah nyenyak tidur tau. Malam pertama, keadaan okey lagi, tak ada apa-apa yang berlaku. Memang okey je, dia bangun 3 pagi tu, pergi ke toilet seorang-seorang, mandi, everything was fine. Tapi siapa sangka, malam kedua, dia telah diganggu pada jam 3 pagi sewaktu dia mandi. So nak dijadikan cerita, pada malam kedua, dia bangun macam biasa kan. Pukul 3 pagi, dia tengok dom sangat gelap. Waktu tu dia tengok kawan-kawan dia semua tengah tidur nyenyak. Dan waktu tu hanya dia seorang saja yang berjaga dalam keadaan yang gelap dekat dom tu. Sebab dia dah
Dia ada set alarm lah dekat phone dia. Lepas tu dia pun bersiap-siap lah untuk mandi dengan berkain batik. Dia ambil pakaian dia dan dia akan tukar lah pakaian dia tu dekat dalam bilik air tu juga. So dia pun lalulah dekat tengah-tengah dom dengan keadaan yang sangat gelap gelita seorang diri. Hanya lampu bilik air sahaja yang bernyala tau. So sampai je dia dekat dalam bilik air tu, tiba-tiba dia terbau macam bau kemenyan yang sangat kuat. Dia dah start rasa seram sejuk bila rumah naik kan, tapi dia stay positif lagi. Dalam bilik air tu ada satu kolah yang Kamal cakap tadi tu. Dah jadi kebiasaan lah bila pelajar masuk bilik air je, mesti akan ada satu bilik air yang macam diorang chop-chop, macam jadi favourite kan. So dalam bilik air tu, tandas kegemaran Asha ni yang dia akan chop adalah tandas nombor 4, iaitu hujung bilik, yang mana memang dekat dengan hutan lah. Sebab bilik tu diselesa disebabkan bersih dan ada lampu. Dan dalam bilik air tu semua toilet 1, 2, 3, 4 ni ada dia punya water pressure kan, tekanan air dia tu sangat slow. Jadi dia terpaksa lah ambil baldi. Dia kena isi air dalam baldi kan. Jadi agak leceh lah. Dia kulu kili sebanyak 3 round, berulang alik daripada kolah air besar masuk dalam bilik air kecil. Selesai second round dia mengisi air ke dalam baldi untuk dia guna. Waktu dia tengah mandi dan tandas, dia terdengar bunyi barang jatuh tau. Barang tu jatuh macam dekat kawasan tepi kolah air yang besar tadi tu. Padahal budak-budak dom dekat situ memang suka letakkan barang-barang mandi diorang, macam pencuci muka, ubat gigi, shampoo, body wash dekat atas dinding dekat keliling kolah air. So bila dia keluar daripada tandas tu, dia perasan yang pencuci muka, ubat gigi kawan-kawan dia punya tu jatuh bertaburan dekat atas lantai yang simen tu dekat bilik air. Macam dia pergilah kat situ kan, dia nak angkat lah balik, nak letakkan kat tempat asal. Bila dia turun nak ambil barang-barang yang terjatuh tu, dia angkat kepala dia ternampak satu kelibat hitam yang boleh ditafsirkan kelibat dia tu adalah seorang nenek kebayan tu. Dia perhati kelibat tu macam memang nenek kebayan lah, yang pakai baju bah lusuh hitam. Dia pegang satu tongkat, keadaan sama-sama dekat depan laluan nak keluar bilik air tu. So dia perhati kelibat nenek kebayan tu macam fizikal dia sangat besar, badan dia berbongkok. Belakang nenek tu macam ada satu buncul yang besar macam menimbul, yang buatkan dia sangat-sangat ketakutan waktu tu, sampai dia kaku tau. Dan kelibat tersebut berambut panjang mencecah lantai. Bau kemenyan sangat kuat sampaikan menusuk hidung dia. Kelibat nenek tu juga terapung kaki dia tak jejak tanah. Bergerak secara perlahan masuk ke dalam tandas nombor 1, yang mana tandas tu memang tak ramai orang masuk. Orang chop tandas 4, tandas 3, tandas 2, tapi bukan tandas 1, sebab tandas 1 tu kotor dan tak ada lampu. So dia sangat-sangat takut waktu tu. Mulut dia tak boleh nak cakap apa-apa, dia hanya mampu selawat saja dalam hati. Dan disebabkan dia rasa takut yang terlampau, dia dengan berpakaian batik dia basah lagi, masuk terus ke dalam tandas nombor 4 tadi. Tandas nombor 4 tadi tu, dia ambil baju salinan dia lari lintang pukang dengan berkain basah kan, masuk ke dalam dom. Dan waktu tu dom dia masih gelap. Disebabkan dia takut sangat kan, dia terpaksa lah salin pakaian dalam dom dia. Sebelum ni dia tak pernah buat macam tu, sebab dia kan agak privacy, dia agak private dan dia tak boleh. Dia memang macam tu lah. Dan dia memang tak berani langsung nak kembali balik ke toilet tu, sebab sosok tersebut masih lagi terngiang-ngiang yang dia ada dalam tandas nombor 1. So dia bersyukurlah yang benda tu macam tak kejar dia kan. Okay, esokan paginya dia demam panas guys. Dia memang tak ceritakan apa-apa. Dia tak ceritakan perkara sebenar dekat cikgu, penyelaras scam dan kawan-kawan dia juga, sebab dia risau orang lain akan panic and then hysteria and so on. So sampai je dekat sekolah, dan dia cerita. Okay, dia buka cerita kat kawan-kawan sekelas dia lah. Kawan-kawan sekelas dia pula sekali lepas dengar ada beberapa kawan dia yang menceritakan dekat dia yang tandas nombor 1 tu
kalau digunakan, pelajar akan rasa diri diorang ni diperhatikan. Dan sejak hari pertama camp tu berlangsung, memang Aisyah memang tak pernah pun jejakkan kaki dia dekat tandas nombor 1 ni. So rupanya dah banyak dah cerita daripada pelajar-pelajar lain yang masuk tandas 1 tu memang terasa scary. Dan bagi Aisyah, kejadian yang dilalui ini sangatlah seram. Dia tak sangka yang dia ada experience yang nampak sosok tu, faham tak? Dan menurut Aisyah, sepanjang dia dekat camp tu, dia tak pernah langsung keluarkan kata-kata yang kesat, dan dia sangat-sangat jaga tutur kata dia sepanjang berada di dalam dom asrama tersebut, sebab dia sedar yang belakang dom ni hutan, sefaham-faham lah. Jadi apa pengajaran yang Aisyah cuba dapat daripada dia punya experience ni adalah bangun pukul 3 pagi tu dah bagus dah, solat tahajud kan. But untuk pergi ke tandas seorang-seorang tu memang mengundang. Memang mengundang lah, sebab yelah, kita tahu perempuan ni kalau nak pergi tandas pun seelok-eloknya berteman lah 2 orang. Tapi kalau that place was so scary, please 3 orang, please lah 3 orang. 2 orang ni aku tak percaya, sebab apa tahu, seorang masuk toilet, seorang tunggu luar. Korang, benda ni memang scary gila kalau terjadi, sebab antara salah seorang dia boleh menyamar tau. Benda tu boleh menyamar. So aku tak percaya tu. Better 3 orang lah, 3 orang kalau korang pergi tempat-tempat yang macam ni kan. So je lah 2 kisah seram yang Kamal boleh share. Okay, Kamal rasa itu saja video untuk hari ni. Thank you Kamil dan juga Aisyah sebab sudi kongsi cerita seram untuk peminat creepy sekalian. Semoga kita dapat sedikit sebanyak pengajaran daripada kisah yang disampaikan. By the way, Kamal doakan semoga siapa yang positif COVID juga, semoga korang cepat sembuh and stay safe semua orang. And thank you dah tengok video sampai habis. For those who are new to my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye bye.